Assalamualaikum, kembali lagi. Jadi kita akan tunjukkan sekarang ni bagaimana berlakunya immune response, gerak balas imun. Katakan dalam badan kita ada banyak sel-sel badan, body cell yang pada mulanya mungkin sihat, normal dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah pula patogen. Mungkin ada jangkitan bakteria ke mungkin. So kita tengok ni patogen, bakteria, mungkin pada permukaannya ada banyak antigen. So dok ni jahat lah ni. Dan dalam darah juga kadang-kadang ada macrophage. Macrophage, apa itu macrophage? Macrophage adalah sel-sel yang kerjanya adalah membuat fagosetosis. Dia boleh menelan patogen ataupun apa-apalah sel-sel asing yang dirasakan perlu untuk dimusnahkan. So kita fokus kepada patogen ni. Patogen ni dia mungkin akan nampak satu sel badan dan dia akan attack lah. Katakanlah ni adalah sel badan tadi. Patogen tu mungkin akan menjangkiti. Dia akan menjangkiti sel badan yang pada asalnya sihat, normal. Dan bila dia dah jangkit, nanti akan ada antigen di dalam sel badan tadi. Once ini berlaku, kita namakan dia sebagai infected cell. Sel badan yang pada asalnya normal sekarang jadi sel terjangkit. Infected cell. So bila sel ni terjangkit, kadang-kadang dia akan tunjukkan apakah antigen yang telah menjangkitinya. Dalam sel badan kita ataupun dalam infected cell ni, dia ada satu benda yang namanya adalah MHC, Major Histocompatibility Complex, yang kerjanya dia akan keluarkan dan dia akan tayangkan. Dia akan tayangkan nanti. Kat mana nak buat katakanlah dia akan tayangkan macam ni. Ini namanya adalah MHC, Major Histocompatibility Complex. Kerja dia apa? MHC ni kerjanya adalah dia akan ambil antigen-antigen yang ada kat dalam infected cell ni dan dia akan bawa keluar dan dia akan tunjukkan, dia akan tayangkan, dia akan display. So ni adalah antigen ni. Antigen ni adalah MHC. MHC dia dah tayangkan apakah antigen yang telah menjangkitinya. Meanwhile, dalam darah ada juga macrophage yang nampak patogen dan dia pun akan cuba telan. So ada patogen yang sempat menjangkiti sel badan, ada juga patogen yang kena telan dengan macrophage lah. So bila macrophage dia dah telan, nanti dia akan jadi macam ni lah lebih kurang. Katakan ni macrophage tadi. Macrophage. Ni dia punya nukleus dia. Ni adalah patogen tadi. Patogen yang telah ditelan. Patogen telah ditelan oleh sel macrophage, dan bila dia dah telan tu, dia akan musnahkan lah. Lepas pagosetosis, macrophage tu akan musnahkan sel patogen ni. Nanti akan adalah serpihan-serpihan antigen dalam macrophage. Benda ni pun dah pecah-pecah dah, hancur semua dah. Dan macrophage pun ada juga MHC dia. Dia ada MHC dia, dan MHC macrophage ni pun akan tayangkan. Dia akan tayangkan apakah antigen yang ada pada macrophage tu. So ni MHC bagi macrophage. Ini adalah antigen tadi tu, dia dah tayangkan keluar. Dan apa yang berlaku bila dia dah tayang tu, nanti akan datang satu sel. Sel apa namanya? Namanya adalah sel TH. Sel TH. Sel TH ni nanti dia akan nampak macam itik pula. Ni nukleus Ni nukleus. Ini adalah reseptor untuk sel TH. Helper T cell. TH cell. Bila helper T cell nampak MHC macrophage tu dah tayangkan antigen yang ada padanya, dia akan melekat, dia akan bind. Macam nak panjangkan ni, saya panjangkan lah. Konon-konon dia dah melekat lah ni. Dah melekat. Dan bila TH dia dah bind to the MHC of the macrophage, nanti macrophage ni dia akan keluarkan satu bahan tau. Dia akan keluarkan satu bahan.
iaitu sejenis cytokine, cytokine yang namanya adalah interleukin 1. Interleukin 1. Interleukin 1 ni adalah bahan kimia yang akan mengaktifkan sel TH. So bila TH dah melekat aja pada macrophage, macrophage akan keluarkan IL-1, IL-1 dan ini akan mengaktifkan sel TH. Sel TH bila dia dah aktif, dia akan jadi apa? Bila dia dah aktif, dia akan menghasilkan lagi banyak sel TH dan dia juga akan mengeluarkan satu lagi bahan yang namanya adalah IL-2. Okey, interleukin 2. Okay. Interleukin 2 ni dia akan aktifkan satu lagi sel yang saya dah sebut tadi, iaitu sel TC, cytotoxic T cell. Ada cytotoxic T cell. Ni dia reseptor dia. Okay, so bila sel TC dah aktif, apa yang akan berlaku adalah dia akan pergi ke sel terjangkit tadi. Okay, so tadi sel terjangkit, dia punya MHC dah tayangkan dia punya antigen kan. Sel TC bila dia dah aktif, dia akan nampak dan dia akan bergabung. Dia akan melekat. Ni sel TC the cytotoxic T cell. Dia akan melekat macam tu. Dan bila dia dah melekat, barulah dia akan keluarkan dia punya bahan-bahan pemusnahnya. Apa dia? Dia akan release perforin, okay, dan juga granzyme yang saya dah sebut sebelum ini, granzymes. Okay, perforin buat apa? Perforin dia akan buat lubang pada infected cell ni, dan granzyme akan masuk dan granzyme akan fragmentize. Dia akan membuat fragmentasi kepada benda-benda dalam ni sehingga menyebabkan infected cell tu akan jadi pecah dan antigen semua akan terdedah. Senang nanti kalau antibody datang, antibody senang nak attack. So ni adalah infected cell yang telah pun pecah akibat tindakan perforin dan juga granzyme yang dilepaskan oleh cytotoxic T cell. Okay, sementara itu panjang sikit cerita hari ni. Sementara itu, IL-2 yang dilepaskan oleh sel TH bukan saja mengaktifkan TC cell, okay, dia juga akan melepaskan IL-2 yang akan mengaktifkan apa satu lagi sel yang penting? Sel B, the B cell. The B cell. So B cell ni bila dia dah aktif, apa yang dia buat adalah, saya dah beritahu tadi, dia akan membentuk dua jenis sel. Satu adalah sel yang dinamakan sebagai sel plasma, plasma cell. Okay. Satu lagi, dia akan membentuk apa yang dinamakan sebagai memory B cell. Okay. Memory B cell dia akan simpan maklumat kalau ada serangan lain kali. Tapi plasma cell yang penting sekali lah, di mana plasma cell dia akan keluarkan antibody yang bentuk Y tu, dia akan lepaskan lah, banyak lah antibody. Okay, antibody akan dirembeskan, secreted. Okay, antibody buat apa? Antibody akan mungkin bertindak ke atas antigen. Okay, maka apa yang kita dah bincangkan sekarang ni adalah yang ni. Ni namanya adalah cell mediated immune response yang berlaku akibat tindakan cytotoxic T cell. Okay, manakala yang ni pula, yang ni adalah humoral immune response.
yang digerakkan oleh B cell. Okey. Dan bila kita tengok ke sini, kita boleh kaitkan, kita boleh connectkan apa kaitan antibody dengan antigen. Yang kita telah belajar dulu, berlakulah silap je lah pula, antigen antibody interactions. Okey, sekian dulu untuk kali ini.